Okay, now let's start. Ada dua perkara yang saya nak buat malam ni. Yang pertama, apa tujuan kita belajar nahwu dan saraf? Okay, itu apa tujuan ya? Ada orang kata penting ustaz nahwu saraf. Penting ke? Apa tujuannya? Tuan-tuan boleh jawab. Orang yang tak belajar nahwu dia kata penting ke nahwu saraf ustaz? Ya. Jawapan dia adalah seperti berikut. Bismillahi fi Rahmani Ar-Rahimi. Okey. Ini lebih kurang lah ya. Okey. Tajwid tuan-tuan. Antara tajwid adalah tujuannya untuk mengelokkan bacaan. Membetulkan bacaan. Ya, membetulkan bacaan, mengelokkan bacaan, sebutan dia kerana semua huruf hijaiyah dalam Al-Quran keluar dari mulut. Ada keluar dari rongga hidung, okey, ada keluar dari halqam, ya tak? Dipanggil jauf. Ada keluar dari bibir mulut, ada keluar dari ujung lidah, ada keluar dari pangkal lidah, dan ada juga keluar dari tengah lidah. Jadi tajwid mengajar kita menyebut mengikut peraturan dia. Ya, kalau alif tu, hamzah tu a bunyi dia. Ya, kalau tuan-tuan baca al-am, itu salah. Itu tak betul. Ya, al-am tak betul. Patut alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tajwid. Yang pertama sekali tajwid menyebut dengan betul ikut tempat keluarnya huruf. Boleh? Menyebut dengan betul. Salin tak? Menyebut dengan betul tempat keluarnya huruf. Okey. Kita kata sebut betul. Kita dengan azan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang kedua, kita belajar tajwid untuk nak mengelokkan bacaan. Jadi di sini dikata tarannum ya. Tarannum. Nak elok bacaan. Ya, itu elok bacaan. Itu tajwid. Okey. Elok bacaan. Ya, yang pertama sebut dengan betul ikut makhraj huruf. Yang kedua elok bacaan. Kalau bacaan tu ada 7 lagu, kurang-kurangnya kita boleh buat 1 atau 2 lagu. Tapi ramai orang tak berlagu kan. Okey. Baca betul je kan. Tapi kalau berlagu tu baguslah. Okay. Kita nanti boleh Tuan Haji Mustafa buat kelas berlagu Quran bila sudah pandai nahwu dan saraf. Okay. Sebab kita tidak mungkin boleh berlagu kalau kita tak ada ilmu nahwu dan saraf. Bila kita berlagu salah. Terutama sekali wakaf. Ibtidak salah, ramai salah. Qadi-qadi itu ramai salah. Problem ni wakaf ibtidak lah. Markah wakaf ibtidak tu 10, tapi tak ada orang dapat 5. 4 saja, 3 saja. Tapi dia tak bisa, tak heboh kat orang. Sebab tak erti kan. Okey, tuan-tuan. Yang seterusnya tuan-tuan, kita nak sebut mat. Supaya betul. Sebab dalam Quran ada alif wa ya. Bila bertemu dengan huruf ini, nama dia huruf mat, bacaannya boleh jadi 2 harakat, boleh jadi 4 harakat, boleh jadi 6 harakat. Semua tahu kan? Tahu. Jadi ada berapa dah tu? 4. Satu lagi. Ini senyum je orang tajwid ni. Oh, dia kata. Kamai lagi. Kena nahwu. Okey. Yang ketiga, kita nak menyebut betul bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang 28. Okey? Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang makhrajnya keluar di halqah, bunyi lain, dia panggil halqi. Okey? Kalau dia bertemu dengan huruf-huruf yang bunyinya sengau, dia akan bunyi dengun. Kalau huruf-huruf yang makhrajnya di tengah lidah,
dia bunyi lain. Dia bunyi lain. Jadi tuan-tuan tahulah kan, ada hikmah hakiki, ada izah halki, ada idgham bigunah, ada bila gunah. Okey? Okey, kan? Okey. Yang kelima, 4. Bila ada mim mati. Mim mati, bila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, dia akan melibatkan lidah, bibir, syafawi. Kerana ada makhraj syafawi. Okey, boleh tak? Itulah sebahagian besar daripada tajwid. Jadi kalau kita pandai baca betul, dapat pahala banyak. Sebab tu Nabi kata bacalah tajwid Quran dengan bertajwid. Okey. Okey. Sekarang ni apa makna saraf? Saraf dulu. Saraf ini datang daripada perkataan exchange. From small to big, from big to small. Macam tuan-tuan pergi Mekah, dia tulis saraf. Saraf tu tempat tukar duit. Ada orang kata, Ustaz pergi saraf, dia tanya orang tu, apa dia? Saraf tu tempat tukar duit. Dia kata kat saya, saraf ni ustaz lah belajar ilmu nahwu saraf. Betul lah tu. Dia tulis, betul tak? Dia tulis ni. Dia tulis ni, okey, saraf. Betul tak? Betul tak? Saraf. Lepas tu ada money changer waktu. Dia tu, saya dah confused. Di Malaysia, kita belajar nahwu. Di sini, tak tahu belajar apa. Okey, saraf. Tuan-tuan, saraf maknanya pembentukan perkataan menjadi menghasilkan makna. Pembentukan, pencantuman antara huruf-huruf hijaiyah, ya, menjadi satu perkataan. Percantuman antara huruf hijaiyah menjadi satu perkataan dan membentuk kata perbuatan, kata nama dan kata haraf. Okay. Semuanya datang dari saraf. Ya, umpamanya perkataan la. La ni dari lam campur dengan alif, betul tak? La memberi makna bukan. Ya. Macam ma ni artinya tiada. Ataupun bunyi juga apa kan? Maknanya dari min dan alif. Macam ini, bismi, bila kita belajar saraf, kita tahu bismi ni dua perkataan. Okey? Dari bi campur dengan ismi. Dua perkataan. Okey? Jadi itu saraf. Ya, dengan sebab kita belajar saraf lah, kita boleh faham bahawasanya perkataan tu dalam perkataan Arab 3-4 perkataan berada dalam satu perkataan saja. Umpamanya, kalau kita tengok perkataan fi'il madi seperti zahaba. Ya, ini kita akan dapat belajar minggu depan. Jangan salah, minggu depan ni zahaba. Zahaba, pergi. Dalam tu yang pergi dia. Seorang laki-laki telah 4 benda. Dia, satu orang jantina laki-laki telah pergi. 4 benda dalam satu. Kalau kita, dia seorang lelaki telah pergi. Itu saraf tu, saraf. Okey. 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 Macam kita ambil akala. Akala campur dengan ana, campur dengan anta. Sorry, ini saraf campur dengan anta. Jangan takut, tengok saja. Akala. Jadi telah makan saya, awak. Ingat, bila ada ganti nama, dua-dua lepas perbuatan, ganti nama pertama tukar makan, ganti nama kedua kena makan. Saya makan awak. Mana tipu lah kan, saya tipu awak. Jadi dalam ilmu nahwu tuan-tuan, dia bunyi macam ni je. Tuan je makna akal tukar, I eat you. I eat you. Jadi kita akan belajar ni tuan-tuan. Kita ada sistem. Saya kata 50 kali je. Boleh? Kita pandai. Tapi orang lain ni 4 tahun. Maknanya sangat pandai lah dia. Saya kata ilmu nahwu ni makin belajar makin tak tahu. Makin dalam. Jadi tuan-tuan, sementara umur masih ada ni, tuan-tuan belajarlah. Belajarlah nahwu. Ambillah masa seminggu sekali. Datanglah 2 jam sekali untuk belajar. Ya, datanglah. Macam saya tadi bertolak pukul 12. Balik sini pukul 6 sampai 6 jam. Ambil masa kan. Mengajar sejam setengah. Perjalanan balik jam-jam pun 6 jam. Balik-balik sampai maghrib tu mari sini. Sini 2 jam lagi.
Seronok sebab nahu. Ya? Seronok sebab bila kita mengajar nahu ni, ada benda, setiap masa ada benda baru. Tanya Tuan Haji Mano lah, ada je benda pelik-pelik datang. Ya? Benda baru, benda pelik-pelik datang. Itu yang kita suka tu kan. Okey tuan-tuan. Ini sorof. Okey. Allah. Allah ni ejaan dia alif lam lam he, betul tak? Itu sorof. Kalau orang tak belajar sorof, tak tahu nak ejak Allah. Itu ringkasnya sorof. Tapi dari segi pembelajaran, ilmu sorof lagi besar pada ilmu nahu. Besar. Kitab sorof ni tebal ni. Kitab nahu ni je. Tuan-tuan. Sebab itulah makin belajar makin tak tahu. Tuan-tuan faham beza sorof? Nahu pula dalam bahasa Melayu, Inggeris dia kata grammar. Mengkaji nahu mengkaji okey. Hubungan. Waalaikumsalam. Mengkaji hubungan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain yang membawa kepada berlainan makna dan juga sebutan. Itu dia. Ya, dalam bahasa Arab saya terjemahkan. Mengkaji hubungan antara perkataan ya di dalam ayat yang membawa kepada perubahan baris dan juga maknanya. Okey. Tuan-tuan dapat faham tu? Okey, saya terangkan Tuan-tuan tulis balik, tulis dalam nota besar. Ya, tuan-tuan buka buku Ajurumiyah, itulah dia terjemahan dia. Nak lagi? Boleh? Mengkaji. Kita mengkaji ni tuan-tuan, antara mi dengan Allah, dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim. Ini nahu. Kenapa Allah baris bawah? Kenapa Ismi baris bawah? Kenapa Ar-Rahman baris bawah? Ya, mana Cik Rahman baris bawah. Kenapa Ar-Rahim baris bawah? Sedangkan Ismi ni dia boleh baris depan. Dia boleh baris atas. Tapi kenapa dia baris bawah? Okey? Ar-Rahman ni, Allah ni isim. Ada dalam Quran tu Allahu Akbar bagi depan. Ya. Innallaha bagi atas. Wallahi bagi bawah. Kenapa boleh jadi begitu? Kita nak kaji tu. Jadi bila tuan-tuan kaji tu, kenal sebab dia dan tahu baca dia, okey, kita boleh bertolak. Faham tak bertolak ke mana? Boleh kembali ke rahmatullah. Kita dah cukup dah. Duit tinggal, yang ini kita bawa. Itulah yang saya sangat takut sekarang. Saya beritahu jujur dah, sebab rasanya dah tak lama lagi dah. Dah rakan-rakan semua dah pergi dah. Baru ni pergi ngaji kubur seorang sahabat. Dia kata, kalau aku mati, mu tolong ngaji atas kubur lah, biar haram pun, mu ngaji jugalah. Saya bacalah keluar Allah 10 kali. Balik. Tengok, setakat 10 kali baca. Tak larat baca. Okey tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan faham setakat ni? Itu nahu. Bila kita belajar nahu, kita akan kaji ilmu nahu. Jadi kajian ilmu nahu ni tak boleh kaji sebarangan kalau kita tidak ikut teori. Okey. Banyak kejayaan, banyak perkara yang kita buat tak berjaya sebab kita tak ikut teori. We never respect the theories. So, we have theories. Apa dia teoris? Teori kata, nama dia teori itu structuralist teori. Structuralist, pakar-pakar structuralist. Structuralist ni, dia kata, dalam ayat ada structure. Faham tak? Structure. Structure ni, dia terdiri dari satu perkataan. 2 perkataan. 3 perkataan. Okey, tuan-tuan ingat structure tu? Ya, teori structure. Jadi kalau tak ikut teori tak boleh. Jadi structure. Okey, Jadi dalam Al-Quran tuan-tuan, ni Al-Quran ni tuan-tuan, ni kena salin. Ada 3 perkataan saja dalam Quran, iaitu fa'il. Boleh? Okey, fa'il. Kita bersebut fa'il. Tuan-tuan tulis betul-betul faham betul-betul. Ini first and foremost you have to understand this. Fa'il. Yang kedua isim, betul tak? Okey. Yang ketiga haraf.
Haraf ni kecil-kecil je. Isim ni panjang-panjang. Fa'il lama dengan isim sama lah. Fa'il, isim, haraf. Okey, setakat ni boleh? Jadi teori structure menunjukkan bahawa tak faham angkat tangan. Ya, bahawa okey. Fa'il boleh bercampur dengan isim. Isim boleh bercampur dengan haraf. Fa'il dengan isim. Isim dengan haraf. Tetapi bila fa'il dengan isim, fa'il duduk dulu. Boleh? Bila fa'il dengan isim, fa'il duduk dulu. Selalunya. Tapi bila isim dengan haraf, haraf duduk dulu. Boleh setakat ni? Boleh? Saya mengajar ni untuk tuan-tuan mengajar balik. Ya, Tuan Haji. Ya, sila. Ya. Ya? Sarah. Ada istilah dia. Ya? Morfologi. Morfologi. M-O-R-P-H-O-L-O-G-Y. Morfologi. Ada tak nota saya yang pertama saya bagi 4 benda yang kita nak belajar tu? Nahu, sarah, balaghah and fasahah. Tu dia, morfologi. Yang nahu tu sinteks. Ya. Yang fasahah tu eloquent. Ya, eloquent ya. Eloquent. Saya tak nak sebut lagi dah ni, apa tu mesin tu. Tak pernah betul. Tuan-tuan janganlah suka kat saya. Tuan-tuan pun susah juga nak sebut. Berapa kali kata fa'il pun tak faham. Kena sekali. Ada. Okey, setakat ni boleh? Setakat ni boleh? Okey. Tuan-tuan, fa'il bila bercampur dengan isim, biasanya fa'il duduk dulu. Contoh. Contoh ya. Tuan-tuan salin contoh ya. Jadi tuan-tuan. Okey. Contohnya perkataan ni dalam Quran kita kata khatamallah. Ini isim, ini fa'il. Okey? Ini isim, ini fa'il. Jadi fa'il dulu baru isim biasanya. Ada juga isim dulu baru fa'il. Itu dia ada bab lain pula. Ini fa'il dulu. Bila fa'il, tuan-tuan, duduk dengan isim, bila isim duduk lepas fa'il, isim kena bagi depan. Kerana dia membina satu struktur. Nama dia fa'il. Fa'ilun. Itu dia. Jadi teori struktur mengatakan bila dua perkataan ini bertemu, yang pertama fa'il, yang kedua isim, isim pertama mesti bagi depan. Kerana isim pertama tu dia jadi pelaku. Pelaku kepada perbuatan khatamah. Apa mana khatamah? Khatamah mana? Kunci, tutup, seal. Iaitu siapa yang tutup? Allah. Allah yang tutup. Allah yang menutup. Allah yang kerja, Allah yang tukar tutup. Jadi bila Allah tukar tutup, maka Allah ni jadi fa'il. Jadi bila tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan buka jadual 114 B5 ke berapa? B5. Yes. Tolong ingatkan saya. 114 B5. Fa'il. Tuan-tuan puan, tengok sini. Bila perkataan berjumpa antara satu sama lain dalam Al-Quran, maka dia akan membentuk nama. Dan bukan saja nama, tetapi dia menjadikan baris tu depan ke belakang. Boleh tak? Jadi di sini, bila fa'il bertemu dengan isim tu nak kena dia ada alif lam. Okey, kalau tak ada alif lam dia ada tanwin. Itu isim. Untuk orang awam ni, tuan-tuan ni orang awam tu, bukan orang khas. Orang awam. Orang biasa kan. Dia berada lepas fa'il. Okey, lepas fa'il. Tapi kita kenallah khatamah tu fa'il. Jangan susah, minggu depan kenal semua. Ya, jadi dia membentuk satu struktur, nama dia fa'il. Jadi struktur tu dia yang kita nak tahu, yang besar sekali struktur tu. Kita tahu bila dua perkataan ni jadi gini, dia jadi struktur ni. Yang struktur tu bukan pada fa'il, tapi pada isim. Pada isim. Jadi bila isim tu berbagi depan, tuan-tuan puan, ni. Tuan-tuan faham ni? 10 kali faham. Tak faham nak macam mana? Bila ada khatamah, Allah ni bagi depan, okey Cik Rahman? Maka dengan sendirinya khatamah ni menjadikan Allah bagi depan.
Okey, semua fi'il. Bila ada fi'il, ada isim lepas fi'il, isim mesti bagi depan sebab dia jadi dua. Jadi khatamah ni nama dia amil. Amil tu maknanya pelaku. Yes, pengubah. Pelaku boleh? Tuan boleh? Boleh. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh, tuan-tuan buka Quran hijau. Buka tak? Quran hijau minggu depan siap. Quran hijau ni buka, Quran hijau. Okey, tulis, tengok perkataan khatam Allah. Cuba buka khatam Allah. Okey. Khatam Allah. Ayat berapa? Tengoklah. Tuan Haji Manu, ayat berapa? Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. 200 lebih. Jangan, depan. Puan Kalsum, khatamah. Ni khatamah ni. Ni, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok khatamah. Nampak tak khatamah? Tengok semua. Khatamah nampak tak? Nampak tak khatamah? Okey, nampak. Jangan tengok tafsir. Tafsir tak main. Tengok yang hijau ni. 7 ayat 7. Ayat 7. Di bawah Allah tu dia kata fa'il. Nampak tak? Fa'il. Cuba sebut fa'il. Fa'il. Itu satu struktur. Fa'il. Okey, penerangan kepada struktur ni bila isim dengan fa'il bertemu dan isim duduk belakang fa'il berbaris depan, maka isim tu jadi fa'il. Agree to understand? Yes or not? Yes. Maknanya tuan-tuan dah faham satu dah. Jangan risau. Struktur, nama struktur ada dalam Quran di bawah. Jangan risau. You don't have to worry. Ada di bawah ni. Ya. Jadi tuan-tuan, bila isim duduk lepas fi'il berbaris depan, maka isim tu berada di struktur pertama, iaitu fa'il. Fa'il tu nama dia pembuat, pelaku. Jadi tuan-tuan, ada lagi 22 structure the whole Quran. Sekarang ni satu dah tahu. Ada 20 lagi. Rasa semangat tak? Katalah semangat. Jadi tuan-tuan, orang yang belajar tajwid untunglah. Sebab hari ni belajar nahwu sorof. Jadi, yang paling penting sekali kita nak tahu nama struktur. Tuan-tuan pergi Azhar mana pun mengaji, kalau tahu setiap kata isim tu struktur dia, maka bolehlah. Ini struktur pertama. Ada lagi 22 lagi struktur. Tak payah hafal. Tengok saja isim bagi depan sebelum dia ada fa'il. Fa'il lah tu. Pelaku. Bagi depan lah. Orang baca ni khatamallahu ala qulubihim. Dia tahu tak Allah tu fa'il? Majoriti tahu tak? Orang yang baca Quran tahu tak? Tak tahu. Tahu tak apa. Jadi ada 22 lagi. Jadi dalam teori struktur, bila dua perkataan bertemu, perkataan pertama tu fa'il, perkataan kedua isim mesti bagi depan. Okey, tuan-tuan tulislah. Tulislah dengan apa ayat pun asal bahagia. Tulislah asal faham. Boleh bagi depan Jadi dengan erti kata lain, fa'il bermakna ialah bila mana fa'il bertemu dengan isim dan isim duduk di belakang dia direct, dekat-dekat, maka isim itu berbaris hadapan, maka dia mendapat nama struktur fa'il. Boleh? Okey. Kita faham struktur, one thing. Another thing, kita can read the struktur well. Read. Nak tengok saya baca macam mana? Tadi baru dapat 65 markah, 35 lagi. Bila kita nak baca, tuan-tuan, tuan-tuan, bacanya mudah saja. Kalau tuan-tuan baca khatam Allah, itu tilawah. Bila tuan-tuan nak baca, untuk membaca Allah ni tuan-tuan, ada lebih kurang 25 tajuk kecil kita kena belajar. Kena faham. Tengok mata saya, kena faham.
Adalah ni semua. Kena faham. Okey? Fi'il ni, untuk nak baca fi'il, lebih kurang 22. Kena faham. Ingat tu. Untuk nak baca haraf ni, tak tahulah berapa. Roughly about 18 lah. 18 item kena faham. Jadi tuan-tuan, tak payah belajar 18 tu. Tuan-tuan belajar dengan saya, tak payah belajar. Biar dia, bolayan dia. Kita baca dengan cara yang paling mudah. Okey, baca. Allahu, kena bunyi hu. Allahu, kata nama. Berbaris hadapan. Dengan tanda. Dhammah. Kerana. Dia. Mufrad. Dan. Dia. Berbaris hadapan. Kerana. Fa'il. Itu je. Itu saja. Kerana fa'il. Itu saja. Tapi ada lagi 22 structure. Tuan-tuan boleh faham tadi? Tengok orang lama. Menandakan dia faham. Ya? Betul. Betul tu. Fa'il tu. Fa'il tu. Kita nak masuk sini kan ada corner kiri kan? Ni corner ni. Patut dia termenung je. Ini fa'il. Ini bunyi fa'il. Ini fa'il. Ini fa'il. Tambah alif. Betul tak? Okey, setuju? Okey. Dalam bahasa Arab kita nak baca Allahu. Saya ikutlah dengar dulu. Allahu ismun marfu'un bid-dhammati li'annahu mufrad wa huwa marfu'un li'annahu fa'il. Habis. Serengkas itu bacaan dia. Habis. Itu yang tuan-tuan nak belajar. Jadi bila kita baca khatamallahu, kita tahu Allah tu isim dan dia tu bagi depan kerana jadi fa'il dan tanda bagi depan dia dhammah kerana dia mufrad. Itulah. Jadi untuk nak sampai ke tahap bacaan tu tuan-tuan kena pakai 12 jadual. 12 jadual. Kalau tuan-tuan sudah faham ini fa'il ni setiap isim yang berada lepas fa'il, berada depan dia fa'il, dah faham dah dia, dah kenal dah dia. Kalau nak detail, bacalah buku. Baca buku. Okey? Baca buku. Kalau nak mudah, baca buku. Tengok, dia kata bab fa'il. Ni. Muka surat 43. Ada tak buku ni? Muka surat 43, bab fa'il. Yang tu yang macam ni. Yang RM9. Bab fa'il. Buku tu pun ada. Sebab semua daripada Ajrumiyah. Bab fa'il. Barulah kita belajar detail bab fa'il ni setelah kita faham kegunaan dia. Boleh? Okey. Saya dah terang sekali dah. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada struktur lain pula. Okey, tuan-tuan dah ready dah? Dah tulis dah ayat struktur pertama tadi? Okey. Jadi struktur fa'il dengan fa'il tu ada pada jadual 114 B 5. B5. Sebenarnya ruang B tu untuk isim saja. Sebab itu saya concentrate on isim. Jadi tuan-tuan tak perlu lagi tuan-tuan belajar bertahun-tahun. Okey? Tak perlu lagi. Kita bagi tempoh 50 kali ya, tapi jangan miss. Lepas tu besok kita analisa isim. Okey? Kita analisa isim. Okey. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, untuk bercakap pasal isim ni, dia ada 22 tajuk kecil. Ni, isim ni. Ada tak dapat tak ni? Muka surat 4. Okey tuan-tuan. Sekarang ni, tuan-tuan tengok ni. Benda yang sama saya sebut ni. Tengok. Okey. Bila huruf jar, okey. Huruf jar ada tak? Huruf jar. Ada tak huruf jar? Ada. Saya bagi minggu lepas huruf jar kan? Bila huruf jar ada 19. Bila mana huruf jar? Okey. Sebut. Bila huruf jar bercantum dengan isim. Okey, ada huruf jar Huruf jar ada 19.
Bila huruf ja bercantum dengan isim, isim akan menjadi baris bawah. Okey, tulis struktur 2, tulis. Okey. Bila huruf ja berada di hadapan isim, ya, sama ada dia bercantum atau berpisah, maka isim tersebut menjadi baris bawah dalam kurungan majrur. Majrur, ya, baris bawah. Okey. Mesti berbaris bawah. Okey, kita boleh tambahlah, itu syarat yang dikenakan oleh huruf jar kepada sesiapa juga perkataan yang nak berada di belakangnya. Mesti sama ada dia bercantum atau berpisah. Okey, tuan-tuan mudah tak tu? Tuan-tuan ambil satu isim ni, tuan. B ni, tuan-tuan tengok ni. B, asal dia B, okey. Campur dengan is. Asal dia ismun, mesti bagi depan. Tapi bila cantum dengan B, dia jadi bismi. Jadi bila tulis, jadi macam ni. Bismi. Jadi di sini bercantum. Ber dengan sim, mim. Bismi. Bercantum. Bismi. Jadi bismi ni sebenarnya dua perkataan. Ikut teori structure. Satu perkataan ba, satu perkataan ismi. Tuan-tuan dengar banyak kali tak apa. Ya, bismi. Jadi dia membentuk satu struktur. Struktur dia ikut nama dia. B ni huruf ja, nama dia jar. Cuba sebut. Jarun. Bukan jarum, jarum tu jar, ya. Okey. Isim yang di belakang dia ni, dia kata majrur. Cuba sebut majrur. Majrur ni maknanya kena baris bawah. Majrurun, kena baris bawah. Jar, pembaris bawah. Majrur, kena baris bawah. Jar, pembaris bawah. Majrur, kena baris bawah. Jadi, bila haraf ja yang 19 tu, dia bertemu dengan kata nama, dia membina satu nama. Nama dia jar majrur. Nama dia jar majrur. Nama dia ambil pada ni, jar majrur. Jangan kata majrur jar. Jar majrur. Jar majrur. Lagi jar. Saya belajar berpuluh kali sebut. Baru saya tahu kena sebut banyak kali tu bagus. Sampai kami kata menyampah. Sebab kita umur masa tu 40-an dah, suruh sebut jar majrur. Jar majrur. Tapi ada masalah sebut majrur, majrur. Tak boleh sebut jar. Jar, majrur. Cuba sebut. Jar, majrur. Jar, alat. Alat. Amel. 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 Ya, ismi tu makmul. Makmul tu maknanya kena kerja. Kena jadi baris bawah. Boleh tak? Jadi boleh tak? Huruf ja banyak. Ada satu huruf, ada dua huruf, ada tiga huruf. Bilangan semua 19. Yang satu huruf ada berapa? Macam tu kita nak. Yang dua huruf, yang tiga huruf, yang empat huruf. Huruf ja ada ke 5 huruf? Tak ada. Haraf ada 5 huruf lah kena. Tapi huruf ja tak ada 5 huruf. Huruf ja sampai 3 saja. Betul tak? Okey. Setakat ni boleh? Okey, tuan-tuan puan. Ini huruf ja yang bercantum. Bercantum. Kalau huruf ja yang tak bercantum, umpamanya min. Min ni daripada adik-beradik B. Ya? Bila kita kata Allah di sini, dia akan jadi minallahi. Min tak bercantum. Jadi min ini huruf jar juga. Allah sudah jadi majrur. Ini jar, ini majrur. Jar, majrur. Jadi tuan-tuan buka
dalam kitab hijau bismillah dia kata apa? Bismillah. Biar tengok betul-betul, jangan tak tengok. Tengok betul. Dia kata betul tak jar majrur? Kalau tuan-tuan jumpa dalam Quran tu jar majrur, maka itulah maknanya huruf jar mendahului isim. Lepas huruf jar, isim tak boleh fa'il. Okey? Harah boleh. Okey? Setakat ni boleh? Okey. Okey. Jadi struktur yang ini saya kata, yang kedua tiga ni. Dua Bila dua perkataan ya, bercantum, perkataan pertama huruf jar, perkataan kedua isim mesti berada di kedudukan baris bawah. Kerana dia jadi majrur disebabkan amil jar. Jadi ini satu struktur yang bernama jar wa majrur. Ada 21 lagi. Okey. Lepas ni baru saya ajar domain. Baru saya ajar bagaimana perkataan terbentuk. Baru saya ajar domain cantum dengan haraf. Tuan-tuan faham dulu teori secara global. Secara global ni secara outside. Faham? Okey. Okey. Yang ketiga, salinlah. Okey. Bila sesuatu kata nama berbaris bawah, okey, berbaris bawah, okey, ini baris bawah tak? Ini baris bawah tak? Sebab apa? Ada huruf jar. Tapi maksud kita, bila dua kata nama berturut-turut dan kata nama kedua berbaris bawah, maka nama pertama tu mudhaf dan nama kedua mudhafun ilaihi. Faham tak tu? Faham tak? Agaknya yang ni susah sikit tak? Okey. Ingat ni, boleh tulis ringkas. Bila dua kata nama, tuan haji makna kalau bapa cadangan yang mudah lagi, silakan. Bila dua kata nama bercantum, okey. Dan kata nama yang kedua, yang kedua berbaris bawah, okey. Sama ada alif lam atau tidak. Okey. Manakala kata nama pertama mesti tiada alif lam. Okey? Tak faham? Itu pun tak faham. Ni. Okey, ni tengok ni. Okey. Kita dengar selalu orang sebut ni Rasulullah dua perkataan nama, betul tak? Tapi perkataan nama kedua baris bawah. Kalau tak ada alif lam pun tak apa. Jadi perkataan yang pertama mesti tak ada alif lam. Mesti. Baris depan, baris atas tak kisah. Mesti tak ada alif lam. Maka dia menjadi satu struktur lain. Struktur tu nama dia apa dia, Puan Alila? Struktur ini nama mudhaf. Ini nama mudhafun ilaih. Okey. Cuba sebut mudhafun ilaihi. Ini mudhaf. Mudhaf ni artinya penyanda. Penyanda. Dia kata apa dalam bahasa Inggeris penyanda? Sandar. Kemudian Allah ni kena sandar. Mudhaf penyanda. Rasul ini disandarkan kepada Allah. Ya, Rasul Allah. Jadi Allah ni duduk di tempat yang kedua bernama mudhafun ilaih. Ataupun kita kata ini possessor, ya, ini possess, ya, kepunyaan, ini possessor. Ya, possessor, ya, pemunya. Agaknya susah sikit, ya. Cuba dengar saya cakap, bila dua kata nama bercantum dekat-dekat, kata nama yang kedua mesti berbaris bawah, walaupun
sama ada alif lam atau tidak. Okey. Dan kata nama yang pertama mesti tiada alif lam. Maka dia membentuk satu struktur. Nama dia mudhaf, mudhafun ilaih. Dalam bahasa Inggeris mudah je. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan boleh buka apa tu tuan-tuan boleh buka muka surat berapa? Mudhafun ilaih. 65 ke 66. Dia panggil apa dia? Okey. 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 Saya nak suruh tuan-tuan faham konsep tu. Konsep ya. Konsep teori struktur mengatakan ya, di dalam ayat Quran dia ada terdiri daripada struktur. Jadi struktur ini terdiri dari sekurang-kurangnya 2 perkataan. Ya. Ya, okey. Struktur pertama tadi kita tengok B dengan ismi, huruf jar. Yang kedua, ismi dengan Allah. Satu struktur. Okey. Okey. Okey, yang ketiga. Sorry, yang ketiga ya. Okey. Tak apa tuan-tuan. Kalau rasa keliru tak apa. Besok salin lagi sampai dapat. Ya? Mudhaf tak boleh. Mudhafun ilaih boleh. Mudhaf mesti tiada alif lam dan mesti tiada tanwin. Kerana tanwin telah dimakan oleh isim kedua. Isim kedua, kalau dia ada alif lam tak ada tanwin. Kalau dia tak ada alif lam, jadi dia ada tanwin. Okey, boleh? Saya tahu. Ya? Jadual tu. Ada. 22. B22. 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 Okey. Allah. Okey, tuan-tuan buka B, tuan-tuan buka surat 36. 36 ataupun 35. Okey. 36 ataupun 35. Okey, contoh dia. Nampak tak tu? 36 ya. Narullahi. Nampak tak? Ya. Fire plus Allah equal to fire of Allah. Tengok ya. Rasulullahi. Itu mudah-mudah pun ilaih. Saya nak suruh tuan-tuan sampai dapat. Ya. Boleh? Cuba baca ramai-ramai penerangan struktur yang ketiga ni. Ramai baca. Okey. Ya. Ya. Atau tanwin. Mana tak ada alif, tak ada tanwin. Jadi kosong lah. Sama ada bahagian depan, bahagian bawah ataupun bahagian atas. Okey? Okey? Mudah pun dia. Faham konsep tu. Saya sekarang ni, itu cara yang saya mengajar, nak suruh orang mudah faham. Orang layman macam perempuan ni. Faham dulu. Ya, faham dulu benda-benda tu. Baru kita pergi belajar fa'il apa benda, isim apa benda. Jadi dengan sendirinya tuan faham. Oh, isim tu ada alif lam, betul tak? Isim tu ada tanwin, betul tak? Itu baru faham. Minggu depan kita buat domain dengan fa'il, insya-Allah. Campur isim sikit. Sebab saya dah susun strategi dia. Nak suruh tuan-tuan puan dapat cepat. Okey? Okey? Tengok tu. Bismillahi. Kenapa ismi bagi bawah? Okey. Kenapa Allah bagi bawah? Sebab jadi mudah pun ilaih. Bismi tu nama dia majrur. Cuba sebut majrur. Majrur sebab dia ada huruf jar. Dia satu struktur. Allahi itu dia mesti bagi bawah sebab jadi mudah pun ilaih. Betul tak? Okey, struktur ketiga. Struktur keempat. Okey, yang keempat salin. Tuan-tuan
Okey. Dengar, kita pergi structure keempat. Saya nak suruh tuan-tuan faham apa sebenarnya kita nak belajar. Sebenarnya kita nak belajar nak mengenali isim. Kenapa isim tu baris depan, baris atas, bawah? Sebab isim 3 baris saja. 1 baris depan, 2 baris atas, 3 baris bawah. Isim tak ada baris mati. Kalau isim mati, habislah. Hero mati. Sebab isim ni dia hero. Dalam ayat, dia hero. Betul tak? Isim mati. Okey. Bila 3 isim berturut-turut, sama nampak. Allahi, Ar-Rahman, dah jawab dah. Ar-Rahim ni. Isim, apa dia tanda isim? Ada alif lam. Okey, bentuk sama tak? Semua alif lam, bentuk sama, pattern sama, baris sama. Bila 3-3 tu sama-sama, kita panggil dia tabek. Tabek. Na'at tu tabek lah tu. Tabek lah tu. Dia dalam tabek ada 4. Na'at, sifah, taukid, badal. Okey? Ataf. Ataf tu na'at lah. Dia ikut kan? Lebih kurang lah. Okey? Jadi kita kata tabek. Apa makna tabek? Tabek ikut. Jadi siapa ikut siapa? Betul. Jadi tuan-tuan, Allah kena ikut. Allah diikut oleh Ar-Rahman. Betul tak? Jadi Allah tu sifatnya pemurah. Dan Ar-Rahim tu bukan ikut Ar-Rahman. Ar-Rahim tu ikut Allah. Bila Allah baris bawah, maka dia baris bawah. Jadi Ar-Rahim, Ar-Rahman baris bawah sebab ikut Allah. Ar-Rahim baris bawah sebab ikut Allah. Jadi Allah tu nama dia Man'ut. Cuba sebut Man'ut. Betul tu, Man'ut. Jangan jadi Mala'un. Jadi Man'ut. Man'ut tu kena ikut. Kena ikut. Ataupun dia kata juga, ya, tabek. Ikut ya. Tabek tu nama umum dia. Jadi tuan-tuan kata, Allah tu dipanggil matbu'. Dia maksud matbu'? Matbu'. Matbu' kena ikut. Matbu' kena ikut. Tabek tu kan ikut. Betul. Jadi Ar-Rahman tu dia panggil tabek nombor 1. Nombor 1. Ataupun na'at nombor 1. Jadi Ar-Rahim tu na'at nombor 2. Jadi bila kita baca macam ni, Ar-Rahman isim berbaris bawah dengan tanda kasrah sebab dia mufrad, dan dia berbaris bawah sebab jadi tabek. Habis. Dalam bahasa Arab, Ar-Rahman ismun majrurun bil kasrah li'annahu mufrad wa huwa majrur li'annahu tabek. Awal. Ar-Rahim isim berbaris bawah dengan tanda kasrah sebab dia mufrad, dan dia baris bawah sebab dia tabek yang kedua. Senang tak? Rasa senang tak? Lancar tak ada. Kita dah pergi 24, ada 19 lagi. Rasa malam ni habis kot. Sebelum tuan-tuan diajar apa dia isim, apa dia fa'il, apa dia haraf, kita ajar guna dulu. Siapa yang di sini ada lesen? Angkat tangan. Lesen mandu. Puan, berapa lama dah bawa kereta? Okey. Boleh tak terangkan kepada saya, di mana ada piston dalam kereta? Piston. Sama dah. Piston tak tahu. Piston ni yang duduk dalam kebuk. Ada 4 lubang. Dia ada piston nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, dia punya jalan macam ni. Nombor 1, nombor 3 serentak. Nombor 2, nombor 4 serentak. Bila nombor 1, nombor 2 turun, dia sedut minyak. Okey, lepas tu dia tolak, dibakar minyak. Dia masuk dalam piston nombor 3, dia confuse tenaga, then baru dia combustion, keluar asap. Ya. Jadi barulah enjin tu bergerak. Sebut rak je. Bergerak. Ramai orang tak tahu. Bergerak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan naik kereta, apa yang penting? Minyak ke air? Air. Minyak tak ada, dia mati. Air tak ada, kereta terbakar. Betul tak? Orang perempuan ni jangan pandai bawa kereta je. Bila temperature panas,
Berhenti. Berhenti. Cepat-cepat berhenti. Jangan dia berhenti sendiri. Kalau dia berhenti sendiri, piston tuan-tuan akan bengkok. Ni, dia punya enjin tu, enjin yang head tu, dia akan bengkok. Bila dia bengkok, piston pun matilah. Bila mati, tuan-tuan kena buat top overhaul. Doa tak cukup. Kalau kalau jaga betul-betul, tuan-tuan tak kena bayar 1 sen pun. Beli air, tambah air. Kalau tidak, habis dalam 500, mungkin 1000. Kan? Okey? Tuan-tuan, mana ada kelas yang boleh mengajar engineering? Okey? Jadi, tuan-tuan, dengar sini. Dengar sini, saya baca penerangan 4 structure tadi. Okey. Dengar saja, tuan-tuan kata je. Jangan tengok situ, tengok saya. Baru faham. Okey, bila dua perkataan, jangan dengar. Bila dua perkataan bertemu, perkataan pertama haraf jar bertemu dengan isim dan duduk sebelum isim, haraf isim tu jadi apa? Majrur. Dan apa nama dia? Jadi apa nama struktur dia? Itulah tu. Sama ada kena tak jar majrur dalam Quran? Okey. Bila dua isim, 3 isim duduk dekat-dekat, seolah-olah macam ekor mengekor ya, antara sama lain pada barisnya, pada patternnya dan pada bentuknya, dia jadi apa? Tabik. Kalau isim pertama tu bagi bawah, dia tabik bagi bawah. Kalau isim pertama bagi atas, dia ikut bagi atas. Kalau isim pertama bagi depan, dia ikut bagi depan, sebab setiap isim ada tabik dia. Sama ada bagi depan, bagi atas, bagi bawah. Tuan-tuan, kita belajar kenal struktur dulu. Lepas tu barulah kita belajar detail apa dia haraf, apa dia fi'il, apa dia isim. Itu saya dah tunggang terbalik kaedah tu. Jadi tuan-tuan sabarlah ya. Biar dapat. Tak ada? Ada. Kalau tak ada, tak masuk lah tu. Mesti ada haraf istifham. Dia haraf istifham ada 2. Satu isim, tuan Haji Maknau ya. Satu haraf. Tak ada? Tak ada, kita masukkan istifham. Okey. Tak apa. Nanti bila kita pergi haraf, tuan-tuan seronok nanti haraf. Okey. Okey, contoh kelima. Apabila dua isim duduk dekat-dekat, bila dua isim duduk dekat-dekat, okey. Biasanya ada jarak jauh. Dan isim kedua menceritakan tentang isim pertama, ataupun isim kedua mengkhabarkan tentang isim pertama, maka dia telah mencipta 2 struktur. Okey. Bila 2 isim duduk dekat-dekat, ingat duduk dekat-dekat, macam ni dekat-dekat juga. Tapi dia tak menceritakan, cuma dia mengikut. Duduk dekat-dekat, tapi isim kedua semacam menceritakan tentang siapa dia, apa dia isim pertama. Maka dua-dua isim tu membentuk membentuk 2 struktur. Okey, struktur pertama, isim pertama nama dia mubtada'. Okey, isim kedua nama dia khabar. Ini satu-satunya isim yang tak ada alat depan. Ada depan dia, ada fa'il tak? Ada haraf tak? Dua-dua tu je tak ada. Jadi dia membentuk satu struktur sendiri, nama dia mubtada' dan khabar. Dan kedua-duanya mesti berbaris hadapan. Okey, tuan-tuan. Bila kita belajar nahwu, di sini sudah ada 3 struktur. Struktur jar majrur, mudhafun ilaih, tabi'. Nampak tak? Okey, sudah. Jar majrur, mudhafun ilaih, tabi'. Tengok. Hebat tak? Setiap yang jar majrur mesti baris bawah. Tanda baris bawah kasrah sebab dia mufrad. Dia baris bawah sebab dia majrur. Itu bacaan dia. Okey? Lepas tu Allahi mudhafun ilaih.
Majrur. Sebab mudhaf ilaih mesti majrur. Majrur dengan kasrah. Sebab apa? Sebab dia mufrad. Okey? Dan kenapa dia majrur? Mudhafun ilaih. Dah dua. Okey. Ar-Rahim tabi'. Isim majrur. Baris bawah. Dan tanda ni kasrah. Sebab dia mufrad. Itu sebab kenapa tu kena tahu. Dan sebab kenapa majrur. Okey? Jadi sebab isim majrur ada 3 je. Ni 3 saja. Tak boleh ke ingat 3 sebelum mati? Boleh tak? Sebelum mati ingat 3 tu. Jamak majrur ingat. Isim baris depan ada 8 saja. Isim baris 12, isim baris atas ada 12 je. 8 campur 12, 20 campur 3, 23. Apakah kita tak mampu nak ingat 23 tu? Yang ni dah baca Al-Quran? Eden dan Esai fikir. Okey tuan. Sekarang ni tengok ni. Tuan-tuan nak habis dah. Bila dua isim, okey, yang tadi. Okey. Tuan-tuan ya. Okey. Tuan-tuan ya. Bila dua isim, ni. Allahu. Kalau dalam Quran dia kata wow lah. Wallahu. Okey, bila dua isim. Isim yang kedua mesti nakirah. Makna tak ada alif lam. Okey, wallahu alim. Allah itu maha mengetahui. Ini sifat Allah. Kita tak boleh kata kita ni alim sebab Allah saja boleh. Dalam bentuk fa'il. Sifat dia. Tuan-tuan tengok dalam isim tu ada 20 tu kan yang saya bagi tadi. Wallah alim. Allah itu maha mengetahui. Okey, bila dua isim pertama ada alif lam, isim kedua tak ada, dan kita nampak isim kedua ni semacam memberi cerita siapa dia Allah, maka dia membentuk dua struktur. Satu nama dia mubtada, yang kedua nama dia khabar. Cuba sebut mubtada. Yang ni khabar. Khabar ini cerita. Khabar ini cerita. Mubtada duduk dulu ke khabar duduk dulu? Mubtada. Sebab dia nama pun mubtada. Sebab mubtada tu nama dia first. Ibtidak, mula. Khabar tu mesti kemudian. Later. Boleh tak? Khabar kemudian. Cerita. Khabar itu cerita. Okey. Jadi, bila keadaan macam ni, semua isim kena baris depan. Semua isim kena baris depan. Sebab dia struktur B1. Betul tak? Tengok B1. Mubtada. Okey. Dan ini struktur B2 dalam jadual 114. 114. Betul tak? Bila saya kata boleh mari, tuan-tuan marilah. Sebab saya bukan senang nak mari. Bila saya tak boleh mari tu, tak boleh dah tu. Okey. Kalau saya kata, okey saya free. Sebenarnya saya free untuk ini saja. Lepas tu, then after finish class, saya balik. Saya balik saya tak kisah. Kereta elok, saya tidur. Pasang enjin tidur. Kadang 2 jam tidur. Pukul 1 sampai rumah. Hari ni tak. Dia ada kereta dia. Saya ada kereta saya. Sebab dia pun ada kerja dia banyak. Okey? Kan? Ni, nampak ni? Okey, nampak tak? Faham tak? Ini struktur mubtada dan khabar. Sebut mubtada. Khabar. Mubtada. Khabar. Okey. Dalam buku Izzat, ini muka surat 108. Okey. Dan khabar pun 108. Nanti bila tuan-tuan boleh baca, kita baca buku Ajrumiyah ni. Bagaimana buku ini kita baca. Bagaimana nak baca. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, kita tahu dah bila dua isim bertemu, isim kedua tidak ada alif lam dan isim kedua menceritakan isim pertama, maka kita kata dia sudah membentuk dua struktur. Satu struktur mubtada, nama dia. Dua struktur khabar. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, ayat macam ni, dia ada mubtada dan khabar. Disebut mubtada bila isim pertama, khabar bila isim kedua. Boleh faham tak? Boleh faham ya? Okey. Inilah sesatunya
Isim yang ada struktur tapi tak ada alat depan. Ada alat tak? Tuan-tuan faham tak? Ada alat? Tak ada. No instrument in front. Tapi dia jadi struktur sebab dia ada hukum. Hukum dalam ni mubtada. Tuan-tuan belajar nahwu ni tahu susah tahu siapa tahu. Apa? Bawa air minum air. Betul. Bawa air. Sebab kita perlu oksigen untuk otak kita. Kalau tuan-tuan kurang air, otak tak jalan. Okey. So, senang nak buka otak. Orang putih kata, mind like a parachute. They only function when they are open. If your mind not open, you may go with your mind. Betul tak? Macam payung kan? Banyak orang bankrupt kerana otak tak jalan. Otak beku. Namun tak membukakan otak. Sebab itu tuan-tuan, mind over matter. Mind over matter mean bila mind positif, your body akan follow you. Betul tak? Tapi janganlah lari-lari macam tu. Kena rajin, kena kuat. Jangan malas, kena rajin. Tuan-tuan, bila mubtada dan khabar, di depan dia ada alat. Ada alat. Yang pertama, ada alat nama dia kana. Kita jumpa kana kan? Kana ni tuan-tuan, nama dia fa'il nasab. Sebab dia ada fa'il madi mudhari amal. Dia kata fa'il nasab. Alat ni nama fa'il nasab. Dia betul fa'il nasab. Nasab ni ni fa'il nasab, ni fa'il nasab di mana fa'il yang berupaya menukarkan mubtada dan khabar. Dia bagi fa'il nasab. Dia boleh tukar. Dia tukar pun tukar balik. Tukar balik. Nasab tu boleh tukar. Nasab tu ni masuk. Masuk tu dia tukar. Yes. Dia tuan-tuan, dia boleh tukar dua structure ni. Structure pertama dia maintain baris depan. Dan structure kedua dia tukar jadi baris atas. Bila ada kana, structure mubtada tadi jadi maintain same dan structure khabar mubtada jadi baris atas. Khabar jadi baris atas. Dan nama dia pun bukan lagi mubtada. Nama dia nama dia isim kana. Dia isim pada kana. Dan ini nama dia khabar kana. Kita sebut isim kana, khabar kana. Isim kana, khabar kana. Tuan-tuan jangan risau. Saya baru first time sebut. Saya akan sebut 10 kali lagi. Dia tuan-tuan dengar, jangan tak datang dia. Datang bawa kek lagi cepat dapat. Dia bukan. Dia membalikdepankan mubtada dan menasabkan khabar. Jadi nama dia bukan lagi mubtada. Nama dia isim kana dan khabar kana. Jadi isim kana, khabar kana, dua struktur yang berasingan. Okey. Jadi tuan-tuan, kita sudah ada 7 ya? 6. Isim kana duduk dalam B berapa? B? Yes, B3. Tengok buku surat B3. Look at B3. Okay. Now, tengok. Bila dua isim sebelum tu, atau bila mubtada khabar ada kana sebelum tu, dia punya statement pun sudah kuat. Statement dia menjadi 50% kuat. Faham tak? Bila ada kana, it is to emphasize statement. Become more aggressive. Kerana Allah adalah Allah itu maha mengetahui. Kalau tak ada kana, dia 25% only. Wallahu alim, Tuhan tu maha mengetahui. Masuk kana, tukar balik sikit, dia jadi 50%. Boleh? Tetapi instead of becoming 50%, dia produce 2 structures. The first structure isim kana, ada second structure khabar kana, which is mansub. Boleh tak? Okay. Another structure.
Bila Allah Ta'ala nak tekankan bahawasanya dia tu maha mengetahui, dia tak pakai kan lah. Dia pakai inna. Dia pakai inna. Ni inna. Inna dia bukan fa'il, haraf. Haraf. Nama dia haraf nasab. Duduknya di kolom nombor berapa? Ni. Di kolom nombor 4. Ni. Ni Ni di kolom nombor 2. Nombor 2 ni. Sorry. Di kolom nombor 4. Inna untuk isim. Inna huruf nasab. Di kolom nombor 4. Nama dia huruf nasab juga. Jadi inna ni memberi makna sesungguhnya. It is to emphasize the sentence. Jadi inna tuan-tuan, yang mubtada ni tadi mari depan, dia jadi mari atas. Nallah. Okay. Yang aliman tadi, dia jadi alimun. Boleh faham? Alimun. Innallaha alimun hakimun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi bijak sana. Okey, boleh tengok. Jadi ini another struktur. Yang berapa dah? 7. Ini 7 ya? 7 8. 8. Okey, tuan-tuan. Struktur ni nama dia isim inna. Isim inna. Dan tanda dia mesti balik atas. Isim inna. Dan degree dia sudah naik 75%. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Dan ini dia jadi khabar inna. Khabar inna. Tuan-tuan tak faham, salih je lah. Khabar inna. Khabar inna ni berita tentang isim inna. Jangan kata ini mubtada salah. Ini isim inna. Isim inna dia adalah B10. Isim inna B10 dalam jadual. Isim inna B10. Tengok jadual okey. B10. Jadi ini satu struktur, nama dia isim inna. Ini lagi satu struktur, nama dia khabar. Tak apa tuan-tuan, saya terang tak apa. Ini permulaan. Besok kita terang lagi. Jangan masuk. Ya? 10 kali tak masuk pun tak apa. Pahala dah masuk. Betul? Kita datang ni bukan untuk nak dapat sertif. Pahala masuk tak? Masuk pahala. Jadi kita belajar ni untuk pahala, insyaAllah. Untuk nak menjiwurkan pemikiran kita. Ya? Kalau tuan-tuan kata tak masuk, bagus tu. Datang. Jangan tak datang. Ya? Tapi tak ada apa yang hidup. Ya? Okey, boleh? Okey, tuan-tuan. Okey. Saya sebenarnya boleh. Saya perhatikan. Bila ada kana, dia jadi 50. Bila tak ada kana, ni dia jadi 25. Statement ni tak kuat. Bila ada kana, kuat sikit. Bila ada kana, power lagi. Okay? Ada persen. Jangan ke mana-mana. Sekejap. Betul tak? Jangan ke mana-mana. Sekejap lagi. Tahu tak ni? Tahu tak apa ni? Ya, tak ni. Bila inna campur kali, inna Allah. Ni. Kenapa Allah pakai atas? Sebab jadi isim inna. Okey. Diambil kana ni. Inna Allah kana. Kalau kita boleh faham ni, fantastik lah tu. Saya pun dulu tak faham. Betul? Tak pun kata Allah. Mereka kata apa? Dia kata saya inna Allah kana. Dia ni. Inna Allah kana aliman hakiman. Jangan nak jatuh.
Dia ingat depan kanan ni alimun. Betul tak? Betul juga. Okey, tuan-tuan. Ini kan ni. Tengok ni kan, ha? Aliman hakiman. Okey, jangan risau. Bila lepas kanan ni ada isim bagi atas, dia ni isim kanan. Dia ni khabar kanan. Khabar kanan. Bila khabar kanan, mana isim kanan? Isim kanan dalam ni sembunyi. Dalam tu. Sebab kanan tu fa'il kan? Dalam fa'il ada orang. Orangnya dia. Dia tu siapa dia? Allah lah. Okey. Jadi tuan-tuan, ingin tangan ni. Lepas inna isim mesti bagi atas. Mana khabar dia? Khabar dia semua ni. Khabar dia duduk tempat makrifat, dia jadi khabar A. Jadi ayat dia dikandung sini. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Kalau tuan-tuan tak faham, tak apa. Saya pun dulu lah faham. Pernah lah. Tak faham. Penat saya. Tengok dia macam tu. Penat. Ya. Okey. Kita tengok dulu. Innallah. Sesungguhnya Allah itu. Tapi tak nampak dia punya khabar inna yang betul-betul marifah, betul tak? Sebab berita dia diambil alih oleh kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah itu adalah dia maha mengetahui lagi bijaksana. Nampak tak perkataan kana aliman hakimah itu khabar inna? Macam tak? Nampak kan? Nampak. Jadi ini lah berlapis-lapis apa dia? Ya betul. Memang sebenarnya. Sebab kita belum belajar fa'il lagi. Domain. Kita belum belajar fa'il lagi. Dia boleh lapis tu. Ini baru 2 lapis tu. Ada 3 lapis, ada 4 lapis. Yang selapis tak faham. Nak faham yang 2 lapis pula. Tunggulah dulu. Okay. Boleh tak? Yang marah. Boleh tak? Cepat sangat. Boleh. Betul. Dia khabar dalam apa? Betul. Saya ingat saya kelas yang kanan tu dia bukan boleh nampak. Betul. Kena buat 14 kan? Boleh. Kanan tu maksudnya adalah dia lelaki. Okey, kanan dia tu asalnya dalam tu ada orang iaitu dia. Kalau kanan dia dengan kontu, kona, konta, kontuma, konto, konti, kontuma, kontuna, kana, kanu. Kanata, kun. Itu dia. Ada dalam tu. Muka surat apa je? Muka surat 12. Okey, tuan-tuan. Muka surat 12. Janganlah nak tanya lagi. Baru lagi ni. Saya sedang ada surat perempuan. Okey. Kerana tu ni fi'il madi. Dia panggil fi'il nasab. Tak apa. Fi'il madi. Okey. Tuan-tuan, tengok saya buat contoh. Ni last moment ya. Kita buat contoh. Okey. Ni buat contoh. Ni saya buat ayat. Muhammadun alimun. Ini saksi mubtada. Ini saksi khabar. Betul tak? Betul. Bila kita masuk kana, dia jadi kana Muhammadun liman. Betul? Okey. Kalau saya kata ana limun, betul tak? Saya alim, betul tak? Betul. Boleh betul. Jadi ana ni mubtada tak? Mubtada tapi dia mabni kan? Okey. Kalau saya masuk kana ni adalah saya alim. Macam dibaca dia? Maksudnya?
Baca dia macam ni. Baca dia kun tu di mana? Di mana? Kun tu di mana? Saya adalah orang alif. Jadi alif ni isim kana, tu ni alif ni khabar kana, tu ni isim. Jangan pergi jauh sangat. Ini sesat. Pelan-pelan. Saya hanya nak mengenal tuan-tuan sokto. Bila tuan-tuan faham sokto, then only kita pergi kepada setiap tajuk kecil. Jadi tuan-tuan tak sesat lagi. Okay? Kalau saya baca dalam ilmu nahwu, baca dalam buku ni, contohnya kan, ni, kalau saya baca dalam buku nahwu ni, okay? Okay, sebelum saya balik. Kalau saya baca dalam buku ni, okay, kan ni tuan-tuan, nak tahu tuan-tuan pandai tak pandai? Kalau tak pandai, kan lambat balik ya. Okay, dalam buku ni saya baca, okay, dia panggil the subject ataupun mubtada. Katakan babul mubtada. Jadi apa gambaran tuan-tuan? Gambaran tuan-tuan apa dia? Gambaran kita mubtada salah satu struktur yang ada khabar. Betul. Dan dua-dua mesti bagi depan. Betul tak? Dan dia punya maknanya hanya 25%. Betul tak? Okey. Dia boleh masuk kana dan inna, betul tak? Itu maksud saya. Kalau kita tak tahu macam ni, kita tak tahu benda sama tak tahu. Benda tak tahu. Tu yang ada orang tu 4 tahun saja tanya apa ustaz? Lepas 4 tahun. Lepas 4 tahun nak buat dia tu 5 tahun. Lama dah ni nak tanya. Kali bila ustaz kita tanya lah, jangan malu. Tanya ustaz dah sebut PMA tu apa dia? Ustaz nak tanya betul ustaz. Orang buat cerita dia tanya soalan. Ustaz Tunggulah ustaz habis dulu. Okey, yang kana boleh. tadi, kan isim kana, adakah dia mesti makrifah? Mesti makrifah. So dia mesti ada alif lam lah. Yes. Okey. Kalau nama orang tak payah lah. Isim inna juga. Ya. Kalau domain tak payah. Macam kana ana kun tu tak payah lah. Sebab dia setiap domain tu sudah makrifah. Ya. Kalau perkataan Muhammad, kana Muhammadun, tak payah lah sebab nama orang. Kan? Okey, boleh faham tu? Okey, bila saya baca bab ni kata, bab apa tu? Tabik. Tuan-tuan mesti tahu dah, tabik ni mesti ada dua isim yang ikut-ikut kan? Jadi ada tabik bagi bawah, tabik bagi atas, tabik bagi depan. Dan sifat dia semua sama. Yang kena ikut pun sama, yang tukar ikut pun sama. Jadi tuan-tuan faham tak? Dan dia satu struktur, betul tak? Maksud saya itu. Kalau saya tak ada tabik, tak ada struktur ni, tak ada benda sekali tabik, sekali tibik, apa dia? Pening kepala. Sebab itu tuan-tuan, dalam kaedah mengajar ni bukan senang tau nak ajar. Ilmu semua orang ada, tapi nak ajar mana dulu? Kan? Jadi kalau tak tahu kaedah, maksudnya sampai mati pun kita tak dapat. Itu yang belajar 4 tahun dalam Quran tak cukup, betul tak? Betul tak? Betul tak? Itu kaedah. Dia approach. Yes, approach. Sebab itu dalam kaedah menyampaikan, tuan-tuan, dia ada dinama accuracy, accurate. Yang kedua competency. Yang ketiga consistency. Yang keempat efficiency. Ada 4 benda tu. Kena belajar. Kena belajar. Accuracy, ya, taxi kan. Kena belajar tu tepatnya. Dan dia semua ada kan? Okay. Konsep dia tuan-tuan, Salim, there are rule of use without which the rule of grammar useless. Yeah, they are rule of use. Dia adalah peraturan guna without which, tanpa ada dia, the grammar useless. Nahwu pun tak boleh pakai. Itu kaedah. Siapa yang mengatakan tu? Himes, H-Y-M-E-S, tahun 72. Ya, dia buku dia Communicative
language teaching. There are rule of use without which the rule of grammar useless. Itu satu kaedah. Itu satu statement. Dan dia kata kita tidak boleh mengajar ikut satu kaedah. No one method can claim that it is the best method and superior method. But the best method is to use many methods. Correct or not? Arah. Itu dia, ilmu kena pegang tu. Tidak ada metod yang kata saya paling bagus. Sebab itu tuan-tuan, ilmu nahwu ni sama-sama. Tapi nak menyampaikan tu yang berbeza. Yang mana dulu nak sampaikan? Okey, yang dulu. Jadi sekarang ni kita sampai teori structure dulu. Boleh? Tuan-tuan faham structure ada 23. Jadi structure tu saya tumpu pada isim. Okey? Saya tumpu pada isim. Dalam isim kalau ada fa'il jadi fa'il. Dalam isim kalau ada kana jadi isim kana. Dalam isim kalau ada huruf jar jadi majrur. Dalam isim kalau ikut jadi tabi'. Okey? Itulah untuk kalau jadi tuan-tuan sila tengok saya punya YouTube. Tuan-tuan tengok juga kita punya Taman Melawati. Tapi saya rasa the best di sini lah. Sebab kita di sini suka. Raja gembira kan? Sebab ada kek. Tapi tuan-tuan, saya beritahu, jangan marah saya. Tok Guru saya pesan, kalau nak mudah masuk ilmu, bawa kek selalu. Sebab Tok Guru saya kata, kalau Tok Guru pun ada kemampuan beri makanan murid. Tapi malam ni saya terlupa nak bawa rumpai laut yang telah dibuat krepek. Saya beli RM35 satu. Kecil ke? Saya dah makan sikit. Tapi tadi terlupa. Minggu depan saya bawa tahu rumpai laut. Jadi tuan-tuan bawalah rumpai air pun besok makan. Kita makan sama-sama. Bawalah apa yang ada kat rumah ya. Dalam kali ke apa semua ke. Itu simbol kita pemurah. Orang kata dapat dosa, kita dapat pahala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah amin tuzuan wa lam tunqi ba'fili fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta bismillahika fi bismillahil syafi bismillahil mu'afi bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma rabbi wa rabbana ahkamak. Allahumma rabbi wa rabbuna ahlamak. Allahumma rabbi wa rabbuna a'lamak. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya mujri bihari wal uyun. Ya man ja'ala khaza'inahu bainal kafi wan nun wa alim ma kana qabla an yakun. Nas'aluka Allahumma anta ridha bi rahmatika ya hayyu ya qayyum ya qahhar. Allahumma ya mufarrijal umur, wahai yang menyelesaikan segala hidup kita, selesaikanlah segala kesusahan dan kedukacittaan dari kami ya Allah. Permudahkanlah perjalanan kami ya Allah. Ringankanlah beban kami ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman kepada-Mu ya Allah. Dan letaklah kefahaman kami seperti ini kefahaman para anbiya ya Allah. Dengan khutbah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.